Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang disampaikan pada malam ini, yang dibincangkan malam ini, sedikit sebanyak memberikan suatu ilmu, memberikan suatu panduan, pengajaran untuk kita menyelesaikan apa-apa isu yang berbangkit berkaitan dengan harta pusaka. Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan." Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah, makna kata bila kita mati ni tuan-tuan dan puan-puan, akan ada amalan dan kebaikan yang akan kita dapat walaupun jasad kita telah mati. Yang pertama adalah ilman allamahu wa nasharahu, iaitu ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Malam ini kita dengar, kita faham, maka kita balik rumah, kita ajar pada anak kita, pada isteri kita, dan mereka pula faham. Mudah-mudahan yang kita buat ini termasuk dalam golongan yang pertama. Seterusnya, wa waladan salihan, iaitu anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh yang dia tinggalkan ini makna kata bila kita mati, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak ini mendoakan kita. Asal teringat doa, asal teringat doa. Bila mana membaca Al-Quran, bila mana membaca Yasin, membuat satu kebaikan, sedekah jariah dan sebagainya, maka dia niat dalam hatinya, ya Allah, ya Tuhanku, andai kata ada pahala di sisimu ini, ya Allah, aku sedekahkan pahala ini kepada mak ayah aku yang telah meninggal. Itu ciri-ciri anak yang soleh. Yang seterusnya adalah tarakahu wa mushafan, iaitu mushaf Al-Quran yang dia wariskan, yang kita wakaf, yang kita hadiah, yang kita letakkan di masjid, di surau dan sebagainya, maka itu termasuk di tempat yang ketiga. Yang seterusnya, au masjidan banahu, iaitu masjid yang dia bina. Sebab itu bila orang minta derma masjid, surau dan sebagainya, jangan kedekut. Ada 10 bagi 10, ada RM1 bagi RM1, ada 100 bagi 100. Kenapa? Sebab termasuk dalam yang nombor 4. Yang kelima adalah rumah bagi Ibnu Sabil, musafir yang terputus di perjalanan yang dia bina. Yang keenam adalah sungai yang dia alirkan. Dan yang ketujuh, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sihat dan ketika dia hidup. Semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia mati. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, bila mana anak Adam itu mati, akan ada pahala yang akan mengalir kepadanya, yang akan bantunya walaupun jasad dia mati, iaitu 7 perkara ini.
Cuba lihat yang nombor 7. Nabi sebut sedekah yang dia buat waktu dia sihat dan waktu dia hidup. Sebab itu saya selalu pesan, kalau ada rasa nak infak, ada rasa nak beri apa-apa kepada masjid, surau, rumah anak yatim, sekolah tahfiz, malam ini ada niat, besok terus pergi hantar. Kenapa? Sebab kita bimbang, takut tak sempat untuk kita melaksanakannya. Kerana nombor 7 itu Nabi SAW sebut waktu kita sihat dan waktu kita hidup. Sebab itu tak ada istilah sedekah lepas mati. Kenapa tak ada istilah, Ustaz? Sebab bila mana mati saja pukul 8 malam ini, pukul 8 malam ini, apa yang kita ada telah bertukar tangan kepada ahli waris kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila cerita tentang mati, bila cerita tentang akhirat, takut kita kan? Kita dengar saja ada orang mati, kita dengar saja sahabat kita meninggal, mengejut dan sebagainya, maka kita tarik pun di Facebook, Allah terkejutnya aku pagi ni, sekian. Tapi persoalannya, rasa terkejut dan takut itu berapa lama bertahan? Barangkali seminggu, lepas seminggu jadi biasa balik. Sebab itu iman ini perlu di-charge selalu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, pada malam ini kita dah berbincang sebelum ini, bila mana mati sahaja anak Adam itu, yang pertama perlu diuruskan adalah hal pengkebumian dia. Kita dah sembang panjang tentang kematian ini, apa benda yang nak diuruskan tentang dia sampai dia ke bumi, sudah tentu akan memerlukan kepada kos. Kita dah borak panjang sebelum ini, nak ambil duit siapa? Kita dah borak panjang sebelum ini, boleh tak guna duit si mati? Kalau guna duit si mati untuk urusan apa sahaja? Nombor 2 adalah hutang piutang yang ditinggalkan oleh si mati. Nombor 3 adalah harta sepencarian antara si mati dengan pasangan dia. Nombor 4 adalah wasiat yang dibuat oleh si mati. Nombor 5 adalah harta pusaka yang dia tinggalkan hendaklah dibahagikan kepada ahli waris mengikut hukum faraid. Pada malam ini kita nak berbincang yang nombor 2 tadi. Bila sebut tentang hutang ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka ia terbahagi kepada 2, iaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Maka hutang kepada Allah ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan benda yang main-main. Kadang-kadang kita rasa benda tu hutang, kita rasa boleh tebus, kita rasa boleh bayar, kita rasa anak beranak kita boleh settle. Rupa-rupanya dalam banyak-banyak hutang ini, ada hutang yang mana tidak boleh disettlekan oleh ahli waris kita. Bulan lepas ada seorang perempuan, anak dara lagi, dia tanya saya di Instagram, hari ni ustazah kena ada Facebook, Instagram ni. Sebab apa? Orang nak tanya, kita nak share video, orang nak tag kita, orang nak tanya kita soalan dan sebagainya. Maka dia tanya saya soalan, dia kata, Ustaz, ayah saya baru meninggal 2 hari lepas. Jadi saya nak tanya pada Ustaz, bagaimanakah saya nak selesaikan hutang ayah saya dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka saya kata pada diri saya, Masya Allah, orang perempuan ni tak kahwin lagi, tapi hari kedua kematian ayah, dia dah memikirkan apa benda hutang ayah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab urusan perkebumian dah selesai. Maka saya tanya, hutang apa? Dia kata, Ustaz, saya nak tanya, hutang yang pertama adalah hutang tentang puasa, yang kedua adalah hutang tentang sembahyang. Maka saya jawab yang pertama, hutang tentang puasa ini awak kena tengok berapa hari yang ayah awak tinggalkan.
ayah awak tinggal ni waktu je sakit hari tu ke? Dia kata waktu sakit dan waktu tak sakit. Tengok, anak tahu. Tahu jumlahnya, tak tahu, tapi boleh anggarkan. Nak anggar macam mana? Dia macam ni kalau bab anggar. Kalau kita kata mungkin 5 hingga 10 hari. Tuan-puan jangan ambil 5, ambil 10. Sama juga macam tuan-puan tengah sembahyang, Allahu Akbar. Kemudian mari terfikir, ni rakaat ketiga ke rakaat keempat? Nak ambil yang mana? Ambil yang ketiga lah, jangan ambil yang keempat. Faham tak? Tapi jangan Allahu Akbar, duk rakaat pertama ni duk fikir, ni rakaat ketiga ke rakaat keempat? Memang jahanam, tuan-tuan dan puan. Jadi kena tahu rakaat yang keberapa. Jadi ambil yang paling besar. Jadi saya kata kepada dia, awak kena tengok jumlah yang paling besar dan awak pergilah ke pusat zakat, maka bayarlah fidyah tersebut. Selesai. Alhamdulillah Ustaz. Soalan kedua. Ayah saya ini waktu dia sakit, dia tinggal sembahyang. Saya tanya dia, ayah sakit tadi sampai tak boleh buat apa-apa ke, tak boleh sembahyang? Boleh, cuma dia tak sembahyang. Waktu dia sihat, ada juga dia tinggal. Boleh tak saya nak qada solat untuk dia? Saya nak cakap takut dia terasa, maka saya ambillah link daripada pejabat mufti wilayah dengan video YouTube Ustaz Azhar itu. Saya pun hantar pada dia, nak cakap takut terasa. Maka dia jawab, makna kata saya boleh qada lah solat untuk ayah saya. Dia tak faham. Maka bila dia tak faham dua link yang saya bagi tadi, maka saya jawab kepada dia, orang yang hidup sama sekali tidak boleh mengqadakkan solat kepada orang yang telah mati. Habis tu macam mana saya nak tolong ayah saya Ustaz? Tengok anak fikir pasal ayah. Maka jawab saya adalah, setiap kali awak baca Quran, setiap kali awak buat benda yang baik, apa-apalah ibadah yang awak buat, derma dan sebagainya, awak niat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau andai ada di sisimu ini, tindakan yang aku buat ini, ya Allah, ada pahala di sisimu, maka aku sedekahkan pahala ini buat ayah aku, ya Allah, ampunkanlah dosa ayah aku. Ini sifat anak yang soleh. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang datang ke masjid, datang ke surau, tak kira subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Malam ini maghrib, anak kita tengah buat apa? Sekarang ini. Barangkali baru sudah main bola, duk minum air 100 plus, duk cerita. Tak di gol tadi tu, sepatutnya sepak ke sini sikit baru masuk. Barangkali mak ayah bukan main hebat. Begitu juga bila mana mak ayah, isteri ayah ataupun suami kita sakit, jangan duduk fokus kepada ubat dengan makan. Mesti fokus juga kepada sembahyang dia. Sebab dalam bab sembahyang ini tuan-tuan, dia bukan benda yang main-main. Dia di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, one by one. Tengok saya bercakap pun jadi terketar sebab benda ni penting. Sebab bab sembahyang ni tuan-tuan, walaupun sakit, ayah saya Ustaz tak boleh nak bangun, siapa suruh dia bangun? Ayah saya Ustaz tak boleh nak angkat takbir, siapa suruh dia angkat takbir? Tengah baring pun boleh, tengah terlantar pun boleh, nak angkat tangan, siapa suruh angkat tangan? Tak payah angkat tangan, guna kelopak mata pun tak boleh, kelopak mata pun tak boleh Ustaz, guna gerak hati. Sampai tahap itu bab sembahyang. Cuma kita lah kena cerdik sikit. Jangan bila mana nak ambil wuduk untuk ayah tadi, ambil spray tu cantik dah, pergi pantai 3 kali, berjeruk basah tadi katil hospital. Cukup dengan sekali sahaja. 3 tu sunat, faham? Sekali sahaja. Maka halakan dia kepada kiblat, mak sila sembahyang. Tolong mak, okey saya imam kat sini, mak duduk belakang, follow saya. Ini baru betul. Sebab bab sembahyang ni tuan-tuan, dia tak ada excuse. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba pergi ke hospital. Tuan-tuan cuba lihat orang yang sakit di hospital, ramai yang sembahyang ataupun ramai yang tidak sembahyang. Siapa pernah masuk ward tahu keadaan ini.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada perasaan takut, gentar, gerun kepada Allah Ta'ala walaupun diuji dengan kesakitan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, menurut Imam Nawawi, kalau cerita tentang taubat ini tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 benda kena buat baru ia dikira sebagai taubat. Yang pertama adalah bila mana seseorang itu dia melakukan dosa kepada Allah, yang pertama taubatnya mesti menjauhi dosa dan maksiat yang dia lakukan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti menyesal atas dosa yang dia lakukan tadi. Dan yang ketiga, mestilah dia berazam tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia lakukan itu. Itu dosa dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa dengan manusia, sama juga 1, 2, 3 tadi, tambah lagi 1. Yang pertama, dia mesti jumpa orang yang dia khianat, yang dia caci, yang dia hina, yang dia fitnah tadi. Kalaulah kita ambil haknya dalam bentuk barangan, harta, maka naklah kita pulangkan balik. Kalau kita ini menjatuhkan air muka dia di khalayak ramai, Facebook, Instagram, surat khabar selama ini kita fitnahnya, maka wajib kepada kita ini membersihkan nama dia balik dan pergi minta maaf dengan dia. Itu dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala tak apa lagi. Kita boleh berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa aku, Ya Allah. Aku taubat padamu, Ya Allah. Aku tak nak buat lagi, Ya Allah. Tetapi dengan manusia, mesti yang nombor 4 saya nyatakan tadi, seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam bab taubat yang dikira. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hutang kepada Allah, bab solat nehi. Yang kedua, hutang kepada Allah yang seterusnya, kalau bab berkaitan dengan harta pusaka ini tuan-tuan dan puan, mesti dilihat. Si mati tadi ni waktu dia hidup, ada tak harta-harta dia yang dia belum dikeluarkan zakat lagi? Kena tengok kena semak dia dah keluar zakat apa ataupun belum. Tapi bila sebut bab zakat ini, 2 benda yang tuan-puan kena faham, iaitu ada istilah dinamakan sebagai cukup nisab, dan yang kedua adalah cukup haul. Dia bukan benda yang sama, benda yang berbeza. Maka kalau disebut tentang cukup nisab ini tuan-tuan dan puan-puan, adalah sesuatu harta yang kita miliki hendaklah mencukupi nisab, iaitu mencapai paras minima yang mana wajib dikeluarkan zakat ataupun tidak. Itu cukup nisab. Habis itu paras minimanya di mana? Paras minimanya adalah, kalau kita kata zakat simpanan si mati tadi, simpanan yang si mati ada, cuba tengok lebih ke tidak daripada 85 gram emas. Habis tu dalam bentuk duit berapa ustaz dia? Kalau sebelum ini 12,300, sekarang tak tahu, kena tengok balik. 85 gram emas ni berapa hari ni? Barangkali tinggi lagi. Contoh, kita kata tidak melebihi 12,300. Ayah kita ini meninggalkan harta pusaka, dalam saving account-nya ada 500,000. Maka kena keluar. Kalau cukup nisab. Itu yang pertama. Yang kedua pula tuan-tuan dan puan-puan, mesti dilihat cukup haul ataupun tidak. Cukup haul ni macam mana pula? Cukup haul ni makna kata telah berlalu 1 tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun hijrah 354 hari ataupun tahun masihi 365 hari. Habis tu nak pakai hijri ke pakai masihi? Jawapannya adalah hukum asalnya adalah mengikut hijri, namun kerana kebiasaan uruf pada hari ini mengguna pakai masihi, maka masihi itu mengatasi
tahun Hijri tadi, maka gunalah kalender Masihi 365 hari. Kalau cukup nisab, cukup haul, maka hendaklah dikeluarkan zakat tersebut. Kalau belum buat keluar macam mana? Kalau belum buat keluar, kena buat keluar. Masalahnya ustaz, 3 tahun dah dia tak buat keluar, maka qada balik yang 2 tahun tadi. Timbul kes, si mati bayar zakat, tetapi harta yang dia tinggalkan itu ustaz dapat kepada kami semua selepas 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Oh, kami lambat buat kerja. Maka 2 tahun itu kalau cukup nisab dan haul mengikut bahagian masing-masing, maka penerima itu juga mesti mengeluarkan zakat tersebut. Sebab 2 tahun itu telah menjadi milik dia. Siapa suruh lambat? Tetapi bahagiannya adalah setelah dibahagi, masing-masing punya bahagian. Sebagai contoh, masing-masing dapat 5,000. Tak kenalah sebab tak cukup nisab. Masing-masing dapat 55,000. Kena sebab lebih kepada nisab tadi. Jadi, bab zakat ini tuan-tuan dan puan-puan mesti dilihat kepada cukupnya nisab dan cukupnya haul tersebut. Ustaz, saya dah ambil dah tapi lupa keluar zakat. Habis tu tahu bila bab zakat ni? Oh, baru tahu malam ni ustaz ajar. Saya dah bahagi lama dah. 15 tahun sudah ustaz. Maka kena ceklah balik. Kena keluarlah balik tadi tu. Sebab itu bab zakat ini tuan-tuan, dia jangan buat main-main. Sebab dia perlu kepada pengetahuan, pengiraan tentang berapa yang patut dikeluarkan. Wajib ataupun tidak. Kemudian kalau wang KWSP yang kita duk carum setiap bulan itu kena keluar ke tidak? Tidak, selagi mana belum sampai umur 55 tahun. Sebab 55 tahun barulah dibenarkan kepada kita untuk akses kepada duit tersebut. Betul? Maka itulah dikira sebagai milikan sempurna kepada harta tersebut. Tapi setelah 55 tahun boleh keluar, maka kena keluarlah zakat tersebut. Tapi ustaz, 55 tahun saya biar duit dalam tu. Saya tak kena kan ustaz sebab saya tak keluarkan? Ni, tak kena. Sebab, siapa suruh aku tak keluar? 55 tahun tu dah jadi milik. Tak keluar ke, itu cerita lain. Yang cerita yang tak keluar adalah sebelum itu. Jadi, ada beza. Kena faham di situ. Jadi, yang kedua, mesti dilihat kepada hutang yang kedua kepada Allah itu adalah berkaitan dengan zakat. Yang ketiga, bila mana seseorang itu semasa hayatnya dia pernah bernazar. Contoh Tuan Haji ni. Tuan Haji ni ada cucu. Tuan Haji kata kalau cucu aku seorang ni dapat result yang cermelang dalam peperiksaan, aku nak semelih 5 ekor kambing. Waktu tu kambing murah lagi. Anak je kecil lagi 6 tahun, baru darjah 6, UPSR waktu tu contoh. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala memakbulkan nazarnya itu, anaknya, cucunya lulus dengan cermelang. Maka pada ketika itu tuan-tuan dan puan, wajib untuk dia sembelih 5 ekor kambing tersebut. Tapi ustaz, dia mati sebelum dia tunaikan nazar tersebut. Maka jawapannya adalah menjadi kewajipan kepada ahli waris menunaikan nazar si mati. Kena faham molek, menunaikan nazar si mati ni bukan pakai duit ahli waris, tetapi dia hanya buat apa? Dia hanya menunaikan saja, maka guna harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tersebut. Tuan-tuan dan puan, nak bernazar bagus. Bagi contoh, kita tak ada cucu lagi, anak kahwin lama dah, maka bernazarlah. Andai kata anak aku ini, ya Allah, dapat anak, aku dapat cucu, aku semelih seekor kerbau. Maka semelih. Dah, mana tahu lepas 5 tahun, Allah Ta'ala kurnia, ada cucu. Maka semelih. Tapi ada jemaah cabar saya. Ustaz cakap senanglah bernazar, ustaz cuba bernazar. Saya kata bernazar apa?
Ustaz bernazar lah. Anda kata kalau ustaz menikah seorang lagi, ustaz sembelih seekor kambing. Saya kata gila. Ini bukan nazar ni. Ini cari maut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, bab bernazar ini, siapa yang buat dan belum dia sempat sempurnakan, dia mati. Maka dia wajib untuk tunaikan nazar tersebut. Siapa yang patut buat? Iaitu ahli waris dia yang kena selesaikan. Boleh? Yang keempat, hutang kepada Allah yang seterusnya adalah berkaitan dengan haji. Sekiranya si mati pada masa hayatnya berkeupayaan menunaikan fardu haji tetapi tidak sempat menunaikannya. Dia ada upaya untuk menunaikan haji tersebut tapi tak sempat buat. Covid ni lepas tahun tak boleh pergi ni, maka waris-waris wajib menunaikannya dengan mengambil sebahagian daripada harta si mati bagi ditunaikan haji untuk si mati. Bila cerita bab haji ni, orang tu dah mati, kita panggil sebagai badal haji. Kalau umrah, badal umrah. Orang muda saya nak pesan, siapa-siapa yang belum lagi menunaikan umrah, tekad betul-betul. Daripada bayar down payment Honda Civic Turbo 1.5 TCP yang berharga 15,000 dan sebagainya, baik korang pergi umrah. Tak boleh ustaz, kena beli Honda Civic ni. Kenapa? Laju. Dia laju ni tak semestinya Honda Civic. Kancil turbo pun laju, tapi gegarlah sikit bila laju tadi. Buat ni benda ni. Kenapa? Sebab bila pergi menunaikan umrah, pergi tanya mana-mana orang, paling tidak sedikit mesti berubah perangai tersebut. Ni waktu muda. Tak pernah lagi saya dengar orang yang pergi umrah, dia kata tak nak pergi dah ustaz. Tak pernah. Selalu orang yang pergi umrah sekali, nak pergi lagi. Betul tak tuan-tuan haji? Yes. Jadi orang muda yang duit tengah ada, tenaga tengah banyak, buat umrah. Sekarang ni berapa? 6,500, 7,000, 7,500. Tak apalah, ambil yang murah sikit, duduk hotel jauh pun tak apa. Sebab kita kuat. Umur 60 jangan duduk main hotel jauh. Kena gauk tengah jalan baru tahu. Jadi kena hati-hati. Baik. Maka haji ini wajib ditunaikan oleh ahli waris. Maka menggunakan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati kalau dia belum pernah buat. Tapi bab badal umrah, badal haji ni, saya ada dua cerita. Dua individu. Saya ingat lagi pertama kali saya menunaikan umrah 2018. Maka saya pergi dengan isteri saya. Sampai di sana, saya tengok mutawif tadi, dia kata kejap ustaz saya nak pergi buat umrah sekejap sebab ada jemaah di Malaysia minta buatkan. Oh. Saya kata berapa ambil upah? Dia kata dalam 450 rial ataupun 500 rial. Dalam berapa? 500 lebih tak? Begitu dah tak 400 lebih begitu kan? Maka bila dia kata begitu, saya teringat kepada dua orang jemaah yang pernah tanya saya. Seorang lelaki, seorang perempuan. Dia pernah WhatsApp lah, tanya bab ini. Maka saya pun WhatsApp dia. Saya kata, awak dah buat belum badal umrah yang awak dulu tanya saya? Ini yang lelaki jawab. Yang perempuan cerita lain, dia keluarga yang lain. Dia kata, belum lagi ustaz. Oh. Jadi saya kata moleklah, saya pun berada di sini ni, nanti saya minta mutawif yang tolong buat. Oh, berapa ustaz ya kena bayar? Saya kata dalam RM400, RM400.5 begitulah kena bayar kepada mutawif ni. Tuan-tuan tahu apa jawapan dia yang lelaki ini? Dia kata, kejap ustaz saya nak bincang dulu dengan adik-beradik saya. Saya kata gila. RM400.5 nak bincang dulu dengan adik-beradik. Kenapa saya kata gila? Sebab saya ingat lagi waktu saya kira apa yang ditinggalkan
oleh si mati tadi kepada dia anak beranak, setiap seorang dapat 45,000. 400,500 dia nak tanya dulu adik-beradik dia. Last sekali ruyuk, tak balas-balas. Maka saya WhatsApp pula pada yang perempuan ini. Saya kata, nak buat tak badal umrah untuk arwah mak awak? Dia kata, molek lah tu ustaz. Molek benar lah tu, ustaz pun ada kat sana. Saya kata, bukan saya buat, mutawif yang buat. Maka saya katalah, kosnya sedemikian. Maka tuan-puan tahu dia jawab apa? Nampak cerdik. Ustaz, bukan ke kalau anak beranak yang buat sendiri lebih afdal? Orang Melayu kan afdal, bukan afdal, afdal. Saya kata lagi terbaik. Awak buat lagi terbaik. Ini saya nak dengar ustaz. Maka saya tanya balik, bila awak nak buat badan umrah dan awak nak buat umrah di sini? Itu kita tunggu hidayah daripada Allah ustaz. Betul apa yang orang kata. Anak-anak jangan diharapkan sangat. Kadang-kadang dapat harta kita, belum tentu dia ingat kepada kita, belum tentu dia nak tunaikan hutang kita dengan Allah, apatah lagi dengan manusia. Sebab itu saya katakan dalam hadis yang dinyatakan di awal tadi, yang kedua dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh dia tak berebut harta pusaka. Anak-anak yang soleh dia tak bercerita tentang benda-benda kemewahan itu ini, dapat duit faraid maka dia besarkan rumah dia. Tak, dia akan memikirkan pasal si mati. Apa benda yang aku boleh tolong si mati ini? Tuan-tuan, kalau cerita bab mati ni tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat kepada satu lagu yang cukup menyentuh hati kita. Tajuk lagunya Mati, dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz. Sikit tuan-tuan dan puan, harap-harap suara okey malam ini. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit, ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit, ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Masuklah mayat ke dalam bumi, mungkar dan nakir tanyakan diri, tiada terjawab amalan sendiri, dipukul malaikat ke dasar bumi, tiada terjawab amalan sendiri, dipukul malaikat ke dasar bumi. Masuklah mayat ke dalam bumi, teringat diri membuat dosa, teringat diri tiada beramal, tak mungkin lagi pulang ke dunia, teringat diri tiada beramal, tak mungkin lagi pulang ke dunia. Lagu ni nak ceritanya
Masuk sahaja mayat dalam kubur, tak ada benda lain dia akan minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kehidupan, ya Allah. Nak minta kehidupan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Walaupun sehari, ya Allah. Kenapa? Sebab nak buat amal ibadah, nak sedekah, nak itu, nak ini. Walaupun 24 jam. Matikan semula pun silalah, ya Allah. Sebab itu kalau ditanya kepada kita, apa yang kita ada sekarang, yang orang mati tak ada? Jawapannya, kita ada kehidupan. Sebab itu bila sebut tentang kehidupan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di masjid siang malam dengan siangnya cari rezeki disuap di mulut isteri dan anak-anak, malamnya pula bangun tengah malam sembahyang itu dan sembahyang ini, maka berada di track yang betul dah. Tuan-tuan, ada jemaah bagi tahu, Ustaz tengok saya 65 tahun tapi masih lagi kawan saya yang sama umur dengan saya masih berada di kelab dandut, Ustaz. Ada lagi kawan saya yang, Ustaz, dadah pun dia tak ambil, apatah lagi nak sujud. Sebab itu kena syukur kepada Allah. Bila mana Allah Ta'ala beri kehidupan, bila mana Allah Ta'ala ini beri kepada kita suatu kesempatan kehidupan ini, mesti gunakan betul-betul. Guna betul-betul macam mana? Makna kata dalam satu hari jangan ada satu benda yang kita tak buat perkara kebaikan. Nampak orang susah, sedekah. Nampak orang yang memerlukan, beri bantuan dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita ni tuan-tuan puan, kalau belajar dalam ilmu tasawuf, tidak boleh merasa selesa dengan ibadah yang kita lakukan. Mesti rasa tak cukup, dia memanjang. Kenapa? Mudah-mudahan kita buat sesuatu kebaikan itu, tuan-tuan puan, melimpah-limpah kerana amalan ini yang akan menjawab setiap persoalan daripada para malaikat. Sekadar itu saja, tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi di minggu yang sepatutnya malam ini saya ganti, dan kita akan sambung lagi berkaitan dengan pengurusan harta pusaka dengan tajuk-tajuk yang seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah.